Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi perjalanan kita dalam bab pendidikan kesihatan, iaitu bab yang baru, iaitu bab perhubungan. Okey, perhubungan. So, saya harap semua fokus dengan penerangan saya sebentar lagi. Okey. Perhubungan, unit kelima. Okey. Bagi pengenalan, persahabatan ialah satu amalan sosialisasi yang penting kepada setiap individu kerana persahabatan akan membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Seseorang akan melalui proses jaringan sosial apabila hubungan persahabatan mula berkembang untuk meningkatkan keterbukaan dan keakraban dalam suatu perhubungan. Okey, dalam proses menjalin perhubungan persahabatan, komunikasi berkembang daripada hubungan yang tidak rapat menjadi lebih dekat dan lebih mengenali individu lain. Semakin terbuka komunikasi yang terjalin dan maka semakin erat persahabatan itu. Okey, itu bagi pengenalan lah. Okey, kita masuk poin pertama. Sahabat sejati permata hidupku. Ini satu istilah lah. Hubungan persahabatan yang akrab biasanya memerlukan pertimbangan berkaitan sekatan dan batasan dalam perhubungan. Sesuatu perhubungan tidak akan berkekalan sekiranya hanya satu pihak sahaja yang berusaha untuk menjalin tali persahabatan tersebut. Kalau kata peribahasa yang sesuai, bertepuk sebelah tangan je lah. Tak menjadi apa. Okey, persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi seseorang. Okey. Persahabatan melibatkan beberapa kombinasi perasaan seperti hormat, kasih sayang, kesetiaan, kepercayaan, cinta. Ada 5 poin lah. Okey, hormat. Dalam persahabatan, kita perlu hormat antara satu sama lain. Contoh, kadang kita ada kawan yang bukan bersama bangsa kita, sama agama kita. So, kita kena hormat mana yang perlu dihormati. Seperti agama dia, seperti budaya dia. Kadang budaya kita dengan budaya orang lain tak sama. Contoh, dia makan pakai chopstick, kita makan pakai tangan. Kita kena hormat lah budaya dia, culture dia kan. So, jangan pertikaikan, jangan persoalkan. Just berkawan dengan ikhlas saja. Okey. Yang kedua, cinta. Okey, ni bila lelaki dan perempuan normal lah kan. Bila lelaki dan perempuan, kalau kata bukan yang satu bangsa ke satu agama ke, itu satu orang kata cinta itu buta. Kan? Cinta itu buta. Dia tak mengenal warna kulit. Bila dia tak benar mengenal bangsa, agama. Yang tahu dia datang je. Itu satu perkara yang normal lah yang berlaku. So, kalau kata boleh teruskan lagi kehidupan dalam cinta, teruskan. Boleh teruskan. Okey. Kepercayaan. Kadang kawan kita ni, sahabat kita ni percaya kat kita 100%. Dia ceritakan segala-gala rahsia dia. So, kita pun janganlah pergi pecah mana. Kan? Simpanlah rahsia-rahsia tersebut. Kena simpan rahsia tersebut. Kena jaga apa yang kepercayaan tersebut. Dia ceritakan kepada kita dengan penuh kepercayaan, kita kena jaga kepercayaan dia. Okey. Yang seterusnya, kesetiaan. Setia dengan kawan kita. Walau apa sekalipun, baik buruk dia, kita kena terima. Itulah tanding persahabatan. Mesti ada lebih dan kurang. Kalau kata kita tak menerima lebih dan kurang, mana ada manusia yang sempurna dalam dunia ni? Kan? So, kita kena terima kekurangan kawan kita, dan kawan kita kena terima kekurangan kita. Itulah erti persahabatan. Kasih sayang. Kita kena berkasih sayang walaupun bukan satu keluarga ataupun ada apa-apa tali persaudaraan. Kita as sahabat perlu berkasih sayang juga. Janganlah kita gaduh sikit je terus dah tak nak berkawan dah, tak nak ni. Bergaduh punya lama kan. Biasanya lelaki kalau bergaduh ke apa, tak lama lah kan dia punya perpisahan. Orang kata hari ni gaduh, esok bertemu, bersembang balik. Kalau perempuan ni kadang no comment lah. Okey, kita pergi poin yang seterusnya. Pola persahabatan. Okey,
Intim, ni ada bulat dia tu lah. Intim, karib, biasa, kenalan. Okey. Dia sebenarnya daripada luar, kenalan, biasa, karib, intim. Okey. Kenalan. Kenalan kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa berada di sekolah, kawasan perumahan dan sebagainya. Dia bukan tak boleh dikategorikan sebagai kawan. Sebab apa? Sebab dia just kita kenal saja. Kita kenal tu pun atas dasar kita jumpa dia selalu. Kadang kita lalu, contoh kita pergi sekolah, jumpa jiran kita seorang kan. Saya pernah nampak dia ni, tapi saya tak kenal dia lah. Tak tahu nama dia, tak tahu apa asal-usul dia kan. Kita just kenal dari segi muka saja. Okey. Ataupun lenggok badan saja. Okey. Yang kedua, biasa. Sahabat biasa kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat atau hala tuju yang mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan anda atau rakan menghadiri kelas yang sama. Rakan kelas kita. Lepas tu, contoh kalau kita wakil sekolah, bola sepak ke, badminton ke apa, kawan kita masa satu tim. Apa lagi? Kelas, kawan satu tuition. Tu semua sahabat biasa. Kawan biasa lah. Okey, karib. Sahabat karib, individu yang sudah lama dikenali dan sering meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama, seperti menonton wayang, saling kunjung mengunjungi, makan bersama. Anda juga boleh berkongsi perasaan dan pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Ni another level lah. Orang kata sahabat. Sahabat yang dikenali keluarga kita sendiri. Saling kunjung mengunjungi lah tu. Pergi bermana bersama, menonton wayang, buat aktiviti bersama kan. Ini sahabat karib. Seterusnya, sahabat intim. Ini memang high end lah. Orang kata paling last lah orang kata. Sahabat intim ni yang paling tinggi sekali. Individu yang sangat rapat dan mesra serta boleh berkongsi perasaan, pendapat, pandangan peribadi. Mereka ini merupakan tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Ni memang kawan rapat. Memang rapat yang bukan rapat yang biasa-biasa lah. Memang yang serapat-rapatnya. Sampaikan peribadi kita pun kadang-kadang kita boleh cerita kat dia. Orang kata kepercayaan kita sangat tinggi terhadap dia. Tu sahabat intim. Okey? Okey. Kita pergi kepada lindungi hak dan kenal pasti batasan. Dalam suatu persahabatan yang sihat, seseorang harus menetapkan beberapa batas pergaulan supaya perhubungan berkembang secara positif. Batasan-batasan ini adalah penting agar terdapat satu persefahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persahabatan itu. Okey, perlu ada batas-batasan juga ya. Okey, untuk mencapai ini, kedua-dua pihak mestilah mempunyai jalinan perhubungan yang ikhlas dan berterus terang. Kadang-kadang kita berjalinkan hubungan persahabatan, tapi kita tikam kawan kita belakang-belakang. Kita tak jujur dengan dia. Tak boleh lah macam tu. Okey. Berikut adalah merupakan beberapa perkara yang atau tindakan yang menjangkaui batasan perhubungan yang sihat. Okey, contoh memberi tekanan kepada anda untuk melakukan sesuatu yang anda tidak selesa buat. Okey, contoh kamu ni tak suka pergi ke suatu tempat lah kan. Tapi kawan kamu ajak juga. Contoh kamu tak suka pergi pub ke, pergi tempat-tempat yang tak elok kan. Kawan kamu ajak kamu. Benda-benda yang tak selesa ni jangan inilah. Okey. Kedua, mengambil kesempatan mempergunakan diri anda untuk kepentingan secara fizikal, sosial dan mental dan kewangan. Ni orang kata menggunakan kawan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Contoh kawan kita ni pandai dalam matematik. So kita kawan ni sebab dia pandai matematik je. Itu tak elok lah kan. Itu kan memang menggunakan hal 100%. Membocorkan rahsia. Tak elok. Tak amanah. Tikam belakang lah tu. Mempersalahkan anda tanpa sebarang alasan sekiranya sesuatu perkara yang tidak baik berlaku terhadapnya. Kadang benda tu berlaku atas kesilapan dia.
kelekaan dia, tapi dia salahkan kita pula kan. Benda ni pun kadang-kadang memang berlaku. Lagi memberi nasihat yang tidak baik supaya nama baik anda tercemar. Melakukan fitnah terhadap anda. Ini melampau. Melakukan fitnah, kata kita buat tu, buat ni, padahal kita tak buat benda tu pun, tapi dia menyebarkan fitnah. Tu bukan sahabat yang baik lah. Kena kenal pasti. Dapat kenal pasti, terus tinggal je. Jangan berkawan macam tu. Okay, mengugut, membuli, bertindak secara fizikal, macam lah. Itu semua ni memang tak boleh dikategorikan sebagai sahabat ataupun kawan. Kenalan pun kalau kata tak boleh, tak payahlah orang tu. Okey. Perkara penting untuk menjalin persahabatan yang akrab adalah dengan mempraktikkan komunikasi terbuka, iaitu berterus terang tetapi berhemah. Okey, kita pergi cara dia. Bercakap menggunakan kata ganti diri pertama. Okey, seterusnya cuba berfikir dan mencari seberapa banyak penyelesaian dan yang boleh. Menjadi pendengar yang baik. Kena jadi good listener. Kadang kawan kita luahkan dengan cara serius, kita main-main pula kan. Tak boleh. Kena bagi komitmen yang serius dekat kawan kita yang tengah ada masalah tu. Okay. Pastikan anda faham dan faham niat atau kehendak rakan. Kena tahulah niat rakan tu. Kadang dia main kelas, kita kata dia kawan dengan kita sebab nak gunakan kita. Kena siasat dulu. Jangan main cakap je. Mencari penyelesaian yang terbaik. Sekiranya tidak berjaya, cuba lagi. Okey. Sini adalah satu poin yang terakhir, berfikir sebelum berbicara. Okey, yang pertama, pertimbangan. Perbualan saya perlu ditapis. Ni soal diri kita. Contoh kita cakap dengan kawan kita, adakah perbualan saya perlu ditapis? Kalau kata benda tu menyakiti hati dia, tapislah. Okey? Tujuan, adakah untuk menyakitkan hatinya? Tengok. Kalau kata menyakitkan hati dia, seeloknya tak payah cakap lah. Ni semua kena buat sebelum kita cakap. Okey, pilihan, adakah saya perlu bercakap sesuatu? Tengoklah, kalau kata keadaan yang tersebut perlu anda bercakap, cakap. Kalau kata keadaan tak perlu, tak payahlah bercakap kan. Okey. Saya perlu cuba memahami perasaan orang lain. Keprihatinan lah. Okey. Empati. Saya perlu lihat daripada perspektifnya. Kadang kita dengar kawan kita cakap, luahkan perasaan, kita tak pandang dari segi side dia. Kita cakap semua, kita bagi pandangan ke apa-apa dari segi side kita pula kan. Tak boleh. Kita kena tengok juga dari segi side dia. Kadang side kita dengan side dia tak sama. Okey? Faham Adakah tindakan ini akan memalukannya? Kena tengok. Adakah terdapat cara yang lebih baik untuk menyampaikannya? Kadang kita cakap tu terlampau dah terus terang pun tak boleh juga. Kena bertapis. Contoh dibuat salah tu memang betul-betul nyata. Kadang dia tak boleh terima kesalahan dia, kita pun pergi cakap juga kan. Tak boleh. Kadang dia boleh mengganggu emosi dia juga kan. So berfikir juga semua cakap tu. Kena cari jalan yang terbaik untuk menyampaikan teguran kita terhadap dia. Okey. Adakah cara penyampaian saya berhemah? Apakah perasaan saya sekiranya seseorang bercakap sedemikian kepada saya? Kadang kita cakap main bakal lepas, cakap tak tapis. Cuba bayangkan orang cakap macam tu kat kita pula. Kena bayangkan juga. Bila kena kat batang hidung sendiri, tahu pula sakit kan. Macam tu lah juga orang lain pun. Okey, adakah saya mendengar dengan teliti? Adakah saya memberi peluang yang wajar kepadanya untuk menjelas atau meminta maaf? Kena tengok. Semua boleh kena, ni boleh katakan checklist lah. Berfikir sebelum berbicara. Okey? Faham semua? Okey. Dengar dah. Begitulah penerangan saya sebentar tadi mengenai bab pendidikan kesihatan dalam unit perhubungan. Okey, perhubungan. Jadi saya harap semua fokus dan peka dengan apa yang saya cakap tadi dan harap bermanfaat kepada anda semua. Okey? Sekian, terima kasih.